Oke, salam dan salam sejahtera. Ada anak pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Pesuruhjaya PAS Kedah iaitu Sanusi Muhammad Noor berkenaan dengan isu kes liwat Anwar apabila kenyataan beliau mengatakan bahawa dulu kasihan sungguh, sekarang PAS kata kena pikir. Jadi pada saya, serangan yang bermotifkan kepada pribadi ini tidak sepatutnya pemimpin seperti Sanusi keluarkan seperti ini. Kerana yang pertama, Sanusi boleh juga kita katakan berbohong kepada seluruh rakyat Malaysia. Apabila beliau sebagai ahli politik yang begitu lama, beliau yang kita hormati kerana telah pun menjadi Menteri Besar Kedah, tetapi pemikiran politiknya pada saya terlalu jumut, yang mana beliau tidak mengikuti perkembangan politik tetapi lebih kepada memfitnah. Ini adalah kerja pemimpin-pemimpin PAS, yang mana saya lihat idealisme yang dibawa oleh pemimpin PAS tak ada. Kerja mereka serang pribadi, jual isu kaum, lepas tu jual isu agama. Ini saja modal PAS. Dia menyerang pribadi seseorang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kerana beliau rasa bahawa mereka sekarang ni dalam kerajaan begitu angkuh, beliau menjadi menteri besar. Itu pandangan saya, pandangan pribadi saya melihat kenyataan ini. Dan ini bukan satu perkara yang main-main. Apakah Menteri Besar Kedah ini ataupun Pesuruhjaya PAS ini melihat sendiri kes liwat ini ataupun beliau menjadi saksi, dan beliau sepatutnya tidak membuat cerita reka-reka ni kerana kes liwat yang pertama kita tahu tidak melibatkan kes liwat. Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjara adalah disebabkan kes yang disabit salah guna kuasa. Sebab kita tahu apabila selongkar rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1999, bukti-bukti tak ada, apa semua tak ada. Jadi mereka usung si tilam ke hulu ke hilir. Akhirnya kes liwat tak ada, tetapi kes yang disabitkan adalah berkenaan dengan isu salah guna kuasa. Itu saja yang boleh dijatuhkan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana nak menuduh beliau sebagai seorang korupsi ataupun mencuri harta negara tak dapat. Jadi nak cas apa lagi? Nak cas kes liwat juga tak dapat. Kes liwat yang kedua kita tahu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dihukum di penjara, adakah Pesuruhjaya PAS ini hendak mendahraka? Yang keluarkan Anwar daripada penjara adalah, kalau kita tengok, pengampunan diraja yang di-Pertuan Agong waktu itu. Jadi kenapa seorang yang menjadi menteri besar di Kedah ini ataupun Pesuruhjaya PAS Kedah ini begitu angkuh memainkan isu yang seperti ini? Adakah begini seorang pemimpin yang kita rakyat Malaysia ni nakkan? Jika kita nak menyerang pribadi, jika kita nak lihat kegagalan, kita tunggu. Tidak hari ini, besok. Tidak mungkin PAS lama-lamanya nak menjadi menteri besar di Kedah tu. Hari ini kamu boleh berbangga kamu jadi menteri besar. Kita tidak tahu berapa banyak taik yang kamu ada. Tetapi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, jangan nanti pemimpin PAS pergi merangkak-rangkak, mencium tangan untuk nak bersama, untuk nak minta itu ini, minta simpati. Hari ini kamu kritik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin, terutamanya pengurusi kepada Pakatan Harapan dan bakal menjadi Perdana Menteri. Tidak apa. Tetapi kamu sepatutnya sebagai seorang ahli politik, kamu tidak boleh memainkan isu seperti ini. Kamu seolah-olah telah membuat satu fitnah. Kerana dengan jelas orang seperti Menteri Besar Kedah ini ataupun Pesuruhjaya PAS ini memahami politik ini. Kenapa dimainkan? Itu saya kata. Dia kata isu liwat 2 kali. Yang pertama kita jelas-jelas tahu. Yang kedua kita tahu ini konspirasi Najib. Kita tengok siapa ada peguam negara di belakang Najib waktu itu. Adalah peguam bela yang hari ini bersama dengan Najib. Yang juga ada kes yang kita lihat di mahkamah. Jadi apa yang berlaku ini adalah konspirasi politik yang sepatutnya orang seperti ini tidak perlu mainkan. Jika nak berkempen di Tambun, jika nak membantu Perikatan Nasional, tidak perlu begitu. Idealisme terbaik apa yang kamu nak bagi kepada rakyat? Apa yang rakyat Tambun nak dapat jika Perikatan Nasional nak menang? Apa yang patut kamu juga lakukan sebagai seorang tokoh? Kamu beritahu kat rakyat bahawa apa dia keburukan Pakatan Harapan ataupun kamu boleh menyerang dengan cara lain, bukan pribadi. Ini adalah satu daripada contoh pemimpin yang tidak ada integriti, pemimpin yang tidak ada maruah. Nak dibandingkan
Menteri Besar Kedah ini dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti langit dengan bumi. Jadi tidak perlu berkempen seperti itu. Jika ketakutan dalam politik, jika takut sangat peja itu kalah, tidak perlu begitu. Kita ni main politik, serang pribadi. Ini saja kepimpinan PAS. Sebab itu keluar kenyataan, jika undi Pakatan Harapan, jika undi Barisan Nasional tidak masuk surga. Mana ni yang dikeluarkan seperti ini? Inilah jelas kita lihat. PAS ni sudah tidak relevan lagi dalam negara kita ini. Pemimpin PAS harus sadar. Jika Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menang dan menjadi Perdana Menteri, yang senangnya rakyat. Hari ini PAS ni memperjuangkan isu yang mana mereka fikirkan tembolok sendiri. Yang mana juga Menteri Besar Kedah ni sibuk dia nak ngekalkan diri dia untuk nak menang, untuk dia nak dapat jawatan Menteri Besar lagi. Saya harap apabila Pakatan Harapan menang, ataupun Pakatan Harapan boleh mendapat kerajaan dari Kedah, maka kita lihat apa yang berlaku di sana. Tidak habis-habis buat kontroversi dengan orang. Dia sendiri ingat dia bersih sangat. Jadi pemimpin ingat bersih sangat. Dia punya rekod juga, track record dia juga. Sebab itu orang kata dia geng balak. Belum lagi bongkar cerita dia. Dia juga kita lihat isu-isu yang orang tak nak selongkal. Seperti mana kita lihat melibatkan ada projek di Papua. Tetapi orang tak nak. Benda tu bukan politik yang anak muda mahu. Jadi kita hari ini sebagai rakyat, kita lihat jika perkara seperti ini dimainkan oleh PAS, saya harap juga Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil tindakan, iaitu mungkin boleh saman Menteri Besar Kedah ni ataupun Suruhjaya PAS Kedah ini. Biar dia tahu kerja mereka ni nak fitnah hanya untuk nak menang, hanya untuk nak mempengaruhi orang Melayu, kerana parti PAS tidak akan dapat mempengaruhi kaum lain. Kerana idealisme yang dibawa oleh PAS songsang, bertentangan. Yang mana politik ini ataupun parti politik ini diluluskan oleh ROS, sepatutnya kita bagi idealisme apa perjuangan parti. Tetapi PAS dah menyongsangkan apa yang diluluskan oleh ROS. Main isu perkauman, main isu agama. Jadi kita anak muda, kita perlu fikir. Kita tidak boleh pimpinan negara kita begini. Kita tidak mau apabila parti itu lemah, mereka mainkan isu kaum, mainkan isu agama. Kenapa PAS menyerang pribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kerana mereka tidak ada hujah. Kerana Pakatan Harapan tidak korupsi, tidak merampak duit negara, mereka tidak melakukan jenayah melibatkan aset negara, maka mereka seranglah pribadi. Mereka sebenarnya sudah ketandusan modal. Mereka tidak ada modal lain lagi. Jadi apa yang perlu mereka serang pribadi, berharap agar mengambil hati orang Melayu, orang Islam berkenaan dengan isu ini, agar menyokong mereka. Inikah politik? Kenapa dia tidak datang ke sana? Pesuruhjaya PAS ini tidak datang ke sana, berhujah dengan baik. Jika kami menang, apa yang kami nak bangunkan di Tambun, adakah nak buat Tambun itu seperti Dubai ke? Nak buat Tambun itu seperti Hollywood ke? Ataupun nak buat seperti mana Arab Saudi? Itu sepatutnya bukan membawa isu-isu yang seperti ini. Ini adalah satu pembohongan. Yang jelas-jelas kita tahu, 2 kes liwat, dia tidak nak melihat bahawa tahun 1999 itu adalah satu kes liwat yang dicipta. Akhirnya tidak menjadi. Begitu juga kes liwat kedua. Kes liwat kedua kita lihat. Kita boleh tahu saja Najib menjadi Perdana Menteri apabila Rafizi Ramli membongkar kes 1MDB. Hampir-hampir saja Rafizi ke penjara. Nasib saja Pakatan Harapan menang. Dan kita hampir-hampir tidak tahu ke mana arahnya duit 1MDB. Tetapi hari ini, kerana Pakatan Harapan menang, di sinilah kita tahu pembohongan Najib, pembohongan kerajaan Barisan Nasional waktu itu, akhirnya Najib sendiri hari ini ke penjara. Dan kita tahu bagaimana dia melantikkan peguam negara yang mana hari ini mewakili dia. Nampak tak berat sebelahnya. Jadi itu saja hujah saya berkenaan dengan isu ini. Saya harap rakyat tidak menyokong parti PAS, tidak menyokong Perikatan Nasional, supaya kita boleh membentuk kerajaan yang stabil. Dan saya harap apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menang di Tambun dan akhirnya menjadi Perdana Menteri,
Jangan bagi ruang kepada Parti Perikatan Nasional, terutamanya PAS itu. Biar mereka tahu, mereka jadi kerajaan 33 bulan, royalti minyak tak ada bayar. PHS jadi kerajaan 22 bulan, Kelantan dapat 400 juta. Begitu juga dengan Terengganu. Jadi apa dia relevannya Parti PAS ini? Judi pun naik, arak pun isunya keluar, RUU 355 pun tak selesai, alasan dia bermacam-macam. Jadi saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.